Assalamualaikum, bertemu kembali dalam Bicara Santai Bujang Okey. Saya Mimi Saleh dan tuan-puan, saudara-saudari, kawan-kawan sekalian berada di page Bujang Okey. Hari ini topik kita ialah mengenai apabila hati dilukai, macam mana cara nak move on. Saya percaya dekat luar sana kita pernahlah melalui fasa-fasa hati dilukai, dan mungkin sekarang pun sedang dilukai kan, sedang mencari jalan untuk cara untuk move on. Jadi tak tahu cara macam mana. Jadi macam saya, bila saya memikirkan hati dilukai tu, hati tu sebenarnya terletak di mana. So saya selalu terfikir juga, hati tu letak kat mana kan. Orang selalu kata hati dekat sini, tapi kalau hati dilukai kat sini, kita boleh pergi ke IJN, Institut Jantung Negara kan. Kalau kat sini hati, sini jantung. Lepas tu ada orang kata hati tu di sini bawah sikit tapi hati tu ialah organ hati. Kalau sakit hati tu nanti kena hepatitis. Jadi kat mana hati Lepas tu ada juga hadis yang mengatakan dalam badan jasad seorang manusia tu ada seketul hati. Jika baik ketul daging tu, maka baiklah jasad. Jika tidak, maka tidaklah seluruh jasad tu. So itu yang dikatakan hati. Tapi saya fikir lagi kan, mana letaknya hati? Sebab nak ubat hati yang dilukai ni. Lepas tu bila saya Google, kebanyakan yang merujuk apabila kita menceritakan mengenai emosi ialah melibatkan otak. Dia ada sistem limbik kat dalam ni. Jadi secara detail saya tak tahulah nak explainnya sebab saya bukan pakar. Tapi di sini menunjukkan sebarang emosi berada di sini sebenarnya, di dalam otak, di dalam sistem kita, dalam neuron, di dalam hormon kita, hormon badan kita yang mempengaruhi macam mana kita mengendalikan emosi lah. Jadi apabila kita bercakap mengenai hati itu dilukai kan, memang yang pasti memang sakitnya kat sini lah kan. Jadi macam mana kita nak mengurangkan rasa sakit tu dan untuk dia terus hilang rasa sakit tu. Okay, sekarang kita nak cerita macam mana kita nak move on. Okay, so bila saya nak mencari maklumat mengenai perkara ini, saya melihat dalam erti kata skop yang besar sikit daripada selalu yang kita memperkatakan mengenai hati dilukai. Selalu kita bila cakap hati dilukai ni selalunya mengenai perhubungan, mengenai cinta yang tak kesampaian, dikhianati, perkahwinan dan sebagainya lah. Tapi kat sini saya nak jelaskan melalui 3 kategori lah. Itu yang paling senang saya nak describe. Satu, hati dilukai kerana situasi semasa. Situasi lah, saya cerita situasi. Misalnya macam saya tak pernah bercinta. Jadi saya tak tahu macam mana rasa hati dilukai kerana cinta. Tetapi saya mengalami episod-episod dalam bisnes, ups and downs lah dalam bisnes. Jadi itu menjadi macam torehan dalam hati saya selama 20 tahun baru nak pulih, kena robek lagi hati, kena toreh lagi hati. Berparut-parut ni kalau orang kata bukalah dada memang kira berparut-parut dada saya kerana dilukai oleh situasi. Situasi yang saya di luar kawal, situasi bisnes. Jadi saya kelompokkan tu dalam keadaan hati dilukai kerana situasi. Selalunya situasi tu yang di luar kawal, misalnya ekonomi, kena buang kerja. Jadi bila dilukai ni, of course dia ada macam-macam perasaan dekat situ. Okay, yang kedua, hati dilukai kerana dikhianati, betrayed. Part ni lah yang kita dikhianati kerana cinta, dikhianati dalam rumah tangga, dikhianati dalam bisnes, dalam partner, dikhianati kerana apa lagi, backstabbing lah, selalu kawan backstabbing, itu dikhianati. Lepas tu yang ketiga, dilukai kerana tomahan dan kata-kata, innuendo ni sindiran. Jadi ramai antara kita juga ni, saya rasa semua orang lah pernah rasa hati dilukai kerana kata-kata orang terhadap diri kita. Okay? Jadi saya ulang So saya kelompokkan, kategorikan hati dilukai kerana 3 perkara, iaitu 1, situasi, kedua, dikhianati, dan ketiga,
Tadi kerana tomahan dan kata-kata. Okey. Jadi bila kita cerita pasal situasi macam ni kan, maknanya kelompok-kelompok ni tahun ni apatah lagi tahun 2020, di mana ramai hati dilukai tahun ni, sama ada oleh perkahwinan sama ada oleh kerja tak dapat, bisnes situasi ekonomi apa yang diharapkan tak dapat itu very situational sekarang. Jadi tahun 2020 memang ramai melalui episod inilah, hati dilukai. Jadi bila dilukai ni, macam saya kata tadi, dia akan mengalami pelbagai emosi. Dia ada marah, dia ada geram. Kalau betrayed tu rasa macam tak percaya tak percaya. Lepas tu berbagai lah emosi dalam diri ni kan yang berlaku. Jadi macam mana cara nak move on? Sebab bila kita melibatkan emosi, dia dah tak boleh nak fikir dengan akal yang waras tau. Jadi macam mana cara untuk kita move on hidup kita dengan cara yang produktif lah. Maknanya kita tak nak lah asyik-asyik kita tak boleh nak move on. Kita asyik teringat, kita asyik nak menangis. Kita macam ni dalam keadaan 2020 sekarang tahun 2020. Kita tak tahu macam mana nak bergerak dah kan, dari segi pekerjaan, dari segi kalau katakan keluarga dalam keadaan retak menanti belah kan, macam mana nak buat. Okey. Jadi ini cadangan saya sahaja bagi saya, kita sebenarnya ada dua pilihan nak layan atau untuk fight the feeling sebab bila saya lihat emosi itu berada di sini maknanya kalau berada di sini, di mana letaknya kesedihan, di mana letaknya angry, marah, kecewa, di situ juga ada rasional di sini juga ada rasional. Jadi maknanya terpulang pada kita, diri kita ni nak buat keputusan, nak layan ataupun nak fight perasaan itu. Jadi untuk fight pun dia ada proses dia ada proses, lain orang lain proses dia. Okey, kita ambil contoh termometer. Okey, so untuk hati dilukai, dia punya termometer pun ada daripada 0 naik ke 100 lah Jadi hanya diri kita sahaja tahu kita punya level menerima hati dilukai itu macam mana. So macam saya, tomahan yang saya terima setakat ni, walaupun tomahan terhadap keluarga saya pun saya anggap macam suam-suam kuku lah. Okey, jadi kalau termometer tinggi ni tinggi ni lah. Okey, tinggi nampak tinggi ni okey, termometer 0 ke 100 saya anggap dia kat sini je, suam-suam kuku saja kalau tomahan orang setakat ni lah. Walaupun dia melibat tomahan orang terhadap keluarga saya saya boleh ni sebab saya anggap orang tu nampak the way saya berfikir, saya anggap orang tu tak tahu pasal diri saya. That's why dia buat tomahan terhadap macam tu, ataupun itu memang kelemahan diri dia, tak boleh. Nampak tak the way saya melihat balik sebab bila kita melihat level dia termometer ni, tomahan saya anggap suam-suam kuku, perkara ni senang je, kita macam tepis-tepi je okey. Tapi kalau katakanlah tahap termometer tu 100 kat sini, maknanya tahap dilukai itu sangat tinggi sehingga menyebabkan kita ni terus rasa down rasa lemah longlai segala jiwa raga ni. Okey, itu dah tahap perlu bantuan kaunselor ataupun psikologi ahli psikologi, sebab itu melibatkan satu proses lain, satu proses pemulihan yang tak boleh sekadar macam dengar saya cakap sebab saya bukan pakar. Itu perlu bantuan itu melibatkan satu trauma misalnya kalau katakan dia baru keluar daripada domestic violence gangguan rumah tangga melibat perkara-perkara macam tu, perlu minta bantuan Jadi itu kita sendiri tahu kita punya termometer dilukai tu macam mana okey. Lepas tu kalau katalah kita macam tadi kita back to perkara yang kita boleh kawal, maknanya perkara ni kita boleh kawal, kita boleh fight So sekarang ni dalam saya punya bicara santai bujang okey hari ni, saya nak cerita macam mana kita nak move on dengan cara kita fight kita fight untuk keluar daripada kepompong kesedihan kita disebabkan dilukai okey. So paling senang saya nampak sebab ramai orang melalui perkara yang sama ialah bila kita sentap, apabila kita mendengar tomahan, mendengar innuendo, mendengar sindiran orang terhadap kita
terhadap kita, terhadap keluarga kita, termasuk juga character assassination, pembunuhan karakter, macam tu ke? Maknanya dia personality kita itu yang dia digunakan untuk memburukkan kita. Okey, saya pernah melalui perkara tu. Jadi saya dah suka saya dah sayang diri saya, personality saya macam ni. Cuma orang lain tak suka personality macam ni. Itu kita tak boleh buat apa. Tapi masa kejadian tu berlaku, saya ambil masa untuk menerima. Sebab bila kita sentap, hati dilukai, dia ambil masa untuk sembuh. Dia macam mana-mana luka sekalipun, dia ambil masa untuk sembuh. Kalau luka tu kecil, ia masih ambil masa, mungkin sehari, mungkin 2 hari. Saya dalam keadaan tu, saya ambil masa, saya rasa setahun. Dia nak pulih sekejap je, seminggu. Sebab saya tak sangka, itulah satu perkara yang saya lalui itu, sebab saya tak sangka orang yang saya percaya akan cakap macam tu mengenai saya secara terbuka dalam Facebook. Jadi dia macam terperanjat, tak percaya, sedih, kecewa, macam tu lah. So saya ambil masa seminggu untuk pulih daripada perasaan sedih tu. Tapi dia ambil masa setahun untuk rationalize kan. Okay. So benda ni bagi saya normal untuk kita melalui proses itu. Okay. Saya juga pernah menemu bual seorang jutawan. Masa saya temu bual dia tu, saya tanya dia lah, macam mana dia jadi kaya semua lah kan. Selepas 3 jam saya tanya dia, apa sebenarnya dia punya pemangkin untuk dia jadi kaya. Dia tak boleh cakap. Dia kata sebab dia mak ex-girlfriend dia pernah hina dia sebab masa tu gaji dia hanya seorang guru, gaji seorang guru kecil. Jadi mak ex-girlfriend ni hina dia, macam mana nak tanggung anak dia, macam tu. Jadi ini seorang lelaki, itu satu macam penghinaan bagi seorang lelaki kalau mempertikaikan credibility dia untuk menjaga anak dara orang lah. Jadi dia simpan perasaan tu, geram tu, marah tu, kecewa tu dalam bentuk dia kerja kuat. Dia kerja kuat. Dan masa saya interview dia tu, dia ada banyak perniagaan lah. Duitnya memang banyak lah. Saya pergi rumah dia pun memang banyak bilik. Memang besar lah rumahnya. Jadi masa saya interview dia juga, saya dapati untuk dia menceritakan perkara tu kat saya pun, dia punya marah tu, dia punya geram tu masih ada. Dan umur 60 tahun. Bayangkan, dia punya kecewa kerana dilukai tu, sehingga umur dia 60 tahun dia masih boleh rasa. Jadi dekat sinilah saya lihat, we may forgive but we may not forget. Jadi adakah perkara tu tak baik? Macam adakah not to forget the thing tu memudaratkan kita? Jawapannya yes and no. Bagi saya dan bagi ramai orang yang lain, not to forget ialah sesuatu yang bagus. Sebab dia menjadi macam pemangkin tau. Dia macam booster. Jadi macam dalam hal jutawan tadi tu, sampai ke hari ini, dia masih ingat lagi apa perasaan dia dilukai, dan dia guna perasaan itu untuk kerja lebih kuat. Jadi itu jadi pemangkin untuk dia. Okay. Lepas tu pada pendapat saya juga, saya pernah terbaca somewhere yang mengatakan bahawa jika kita kan, orang kata forgive and forget kan, tapi sebenarnya ada bagusnya not to forget. Sebab apabila kita boleh memaafkan, kita manusia, dia walaupun macam mana pun dia akan sampai satu peringkat, kita akan belajar untuk let go, bygone, kita let go. Tapi kita tak boleh lupa. Bagusnya tak boleh lupa ialah kita menyebabkan kita berhati-hati untuk tidak mengulangi perkara yang sama di masa depan. So jadi ada perkara dalam hidup kita harus lihat macam mana perkara itu boleh membawa manfaat kepada diri kita, bukan memudaratkan. Okay. Jadi kesimpulan di sini, dalam masa yang singkat ni je lah, saya mencadangkan apabila kita mengatakan mengenai move on,
Saya faham bila hati dilukai memang dia ambil masa untuk sembuh. Saya lalu sampai sekarang saya masih mengubat. Saya syukur Tuhan tak uji saya dari segi putus cinta dan sebagainya. Allah uji saya dari segi emosi disebabkan oleh bisnes. Itu pun saya dah macam saya minta stop dengan Tuhan, kata cukuplah. Jadi dari segi itu saya masih recovering. Saya masih dalam proses pemulihan. Saya cuba untuk move forward. So by moving forward ialah untuk saya ucap selamat tinggal kepada kenangan lalu, kita ucap hai kepada masa depan, tetapi kenangan lalu menyebabkan kita harus kuat sebab kita tahu kita dah melalui yang lagi teruk di masa lepas dan kita tahu we can achieve a lot of things di masa hadapan. Okay. Jadi bagi saya kita ada pilihan. Kita ada pilihan apabila kita memperkatakan mengenai emosi, mengenai perasaan. Kita ada pilihan untuk layan atau untuk fight. Jadi saya harap untuk kawan-kawan sekalian, kita fight. Kita tentukan. Kita usaha untuk keluar daripada kemelut kemurungan itu. Kita belajar. Kalau katakanlah perlu dapat bantuan, go cari bantuan. Jika kita nak buktikan, prove to that person yang kata kita apalah yang dikatakan itulah, prove to him or her, buat. Sebab benda tu nanti macam saya sekarang disebabkan oleh kata-kata orang itu, tulisan orang tu di media sosial menyebabkan saya berterima kasih kepada orang tu sekarang. Tapi saya tak perlu cakap depan dia lah sebab nanti kan dia akan guna tu alasan untuk lagi menomah saya kan. No, tapi saya berterima kasih kerana disebabkan tulisan dia yang mempertikaikan personality saya, menyebabkan saya menggunakan personality yang dia tak suka tu untuk lebih maju ke depan. Jadi sebenarnya kita ada pilihan untuk tentukan apa yang terbaik untuk kita. Dan saya sangat percaya ni, Tuhan akan bantu kita kalau kita bantu diri kita sendiri. Tuhan pun dia nak tolong tapi dia tak tahu apa nak tolong kalau kita sendiri tak tahu. Jadi kita bantu diri kita dulu, insya-Allah Tuhan akan bantu. Jadi sehingga di sini dulu saya doakan semua kawan-kawan menemui jalan keluar untuk mencari ubat. So ubatnya ada di sana. Saya tak tahu di mana tapi cari. InsyaAllah doa pada Tuhan dengar. Tuhan akan tunjukkan di mana ubat untuk melukai hati itu. Jika hati itu ambil masa untuk pulih, take time. Take time tapi jangan layan sangat-sangat perasaan tu. Sebab ingat benda ni semua di sini di sistem limbik ni di sini juga kesedihan, semua emosi, dan di sini juga ada rational thinking. Jadi gunakan rational thinking tu untuk kita moving forward. Jadi sehingga ke lain masa, insya-Allah minggu depan juga, jika suka video ini boleh kongsi dengan kawan-kawan lain dan boleh like page ini dan juga boleh PM saya jika ada sebarang komen ataupun cadangan untuk sesi akan datang. Jadi sehingga ke lain masa, Assalamualaikum dari saya.